Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir 'alaika yassir wa tammim bil khair. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim, Imam Masjid Negara, kerana sudi bersama-sama lagi dengan Gema Nur Iman dalam kuliah 2 hari ini. Sambungan tadabbur surah Al-Baqarah hari ini masih 249 ke Ustaz? Ke 250? 250 ke 50. 250, baik, insyaAllah. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang telah bersedia di Google Meet dari subuh tadi. Terima kasih, masya-Allah. Terima kasih kepada Saf Pentadbiran Gema Nur Iman yang dipimpin oleh Pengerusi Hajar Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan umum kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Istiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga dengan istiqamahnya kita duduk dalam halaqah ilmu ini, Allah kurniakan kefahaman, Allah tingkatkan iman, Allah kurniakan keberkatan. Tanpa membuang masa lagi, jom kita bertadabbur bersama Ustaz. Tafadhal mashkura Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ayat yang lalu, ayat 249, Allah ada sebut tentang kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Berapa ramai grup kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang besar, dan sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. So 250, 251 tentang orang-orang yang sabar yang dapat kemenangan. Cuma kali ini sabar bukan hanya bermaksud tahan diri. Sabar bukan bermaksud sabar yang kita fahami, bukan sabariah tu, bukan. Ni sabar lain. Dan sabar ini dia bukan hanya engkau tahan aku dah tak tahan ni, tu bukan tu. Sabar dengan maksud yang berbeza. So 250, walamma barazu li Jalut wa junudi. Ketika Jalut keluar berhadapan dengan Talut. Ketika mereka keluar menentang, ketika Talut sudah berhadapan dengan Jalut dan tenteranya. Ketika mereka keluar menentang Jalut dan tenteranya. Yang gambaran waktu ni Talut dia dah menghadap Jalut. Mereka dah nampak pasukan tentera Jalut. Kalau boleh digambarkan, diorang ni berperang, pernah tengok Colosseum? Colosseum. Okey. Dia punya gambaran, macam mana ada tak di sini? Okey, gambaran dia ada kawasan pergunungan yang ada lembah di tengah-tengah. Katalah dekat tepi ni kawasan pergunungan.
Okay, dia ada lembah masuk ke dalam kat tengah-tengah. Pertempuran tu berlaku di bawah. Sebelah sana tentera Jalut, sebelah sini tentera Tolut. Berapa ramai tentera Tolut? 313 orang. Berapa ramai tentera Jalut? 80,000, 90,000, ada yang kata 300,000. Jalut macam mana punya besar? Dia adalah giant. Dia ni giant. Besar. Seorang dulu berperang, dia bukannya, okey, 1, 2, 3. Perang. Maka dia akan hantar dulu orang. Dia akan hantar wakil. Pergi gaduh dulu kat tengah-tengah tu. Hantar seorang wakil, gaduh dulu kat tengah-tengah ni. Kalau kalah, hantar lagi wakil kedua. Kalah, hantar lagi wakil ketiga. Okey. 3 wakil kalah. Okey, berehat dulu. Masa waktu semayang. Habis semayang, okey, gaduh lagi. Dah 3 kalah. Okey, kalau tak puas hati, perang. Ramai-ramai, baru ramai-ramai. Ni bukannya terus gaduh koboi macam tu. Tak, diorang ada cara, ada tentatif. Lepas ni, lepas ni. So sekarang ni masing-masing berada di puncak gunung. Gunung sebelah sini, gunung sebelah sini. Sebelah sini tentera Talut, sebelah yang lain tentera Jalut. Di bawahnya ada lembah. Dan perlawanan 1 lawan 1 akan dibuat dekat tengah-tengah tu. So bila tentera Talut sampai dan nampak tentera Jalut, waktu nampak tu mereka berdoa. Rabbana afrigh alaina sabra. Wahai Tuhan kami, tuang atas kami. Afrigh ni limpah. Limpah ni macam mana? Ambil besen tu tuang. Diorang nak level kesabaran yang tidak terhingga. Tolong tuang, sentiasa tuang atas kami ni sabar. Ini doa mereka bila berhadapan dengan musuh yang kelihatannya kuat, ramai. Yang kita rasa mustahil boleh menang. Kan? Kita nak berunding. Kita nak buat perundingan dengan orang-orang besar. Kita ni ustaz je kat Masjid Negara. Nak jumpa dengan KSU, TKSU. Sebab program Masjid Negara kena buat kertas dan kena minta kelulusan daripada mereka. Mereka yang pertimbangkan kelulusan kita. Sebutlah doa ni sebelum bertemu. Minta pada Allah, ya Allah, curahkan atas kami kesabaran. Bukan pergi nak bergaduh. Tapi agar hati kita terpandu. Bersabar dengan tingkah laku, bersabar dengan perkataan, dan sabar tu konsisten, biar teguh kaki kita. Wasabit aqdamana. Biar teguh kaki kami. Sebab kalau hati sudah gundah gulana, dia akan bawa kesan pada kaki. Kaki akan mula lemah dan bergetar. Menariknya arahan ini, tugas ini tidak dipikul oleh perempuan. Tugas ini dipikul oleh lelaki, dan lelaki perlu berhadapan dengan peristiwa saat-saat getir macam ni. Saat peperangan. Punyalah Allah sayang wanita. Wanita disuruh duduk kat rumah je. Lelaki yang kena berhadapan dengan benda ni. Kan kalau orang rumah saya tu, dia sangat cepat rasa lemah, tengok aksiden pun tak nak. Kita seronok tengok aksiden. Loh, kereta dia hancur depan. Dia tak boleh tengok, lemah. Apa tu? Pakai dah. So doa macam ni, bertemu dengan orang yang kita rasa lebih besar.
lebih berpengaruh. Kita nak bincang dengan dia, bacalah ayat ni. Konteks pertama ayat ni, bila tentera yang kecil berhadapan dengan tentera lebih besar. Rabbana afrigh alaina sabra. Limpahkan ke atas kami kesabaran. Tugas kita kan minta pada Allah. Kalau takut, serahkan diri pada Allah. So mereka minta supaya dilimpahkan kesabaran. Dan doa semacam ini hanya boleh dibaca depan musuh. Bukan dibaca waktu senang lenang, tak. Nabi tak benarkan kita baca doa minta sabar. Nabi pernah dengar seorang sahabat berdoa minta sabar. Nabi tegur. Nabi kata, kamu sedang minta balak. Sa'altallahul balak. Kamu sedang minta balak pada Allah. Maka ubah doamu, fasalhul afiyah. Mintalah kesihatan. Bukan minta sabar. Minta kesihatan. So sebab tu waktu kita berperang, kita minta sabar. Sebab waktu kita senang, kita minta sabar, itu minta balak sebenarnya. Kerana sabar tidak akan, kesabaran tidak akan terpapar tanpa adanya ujian dan balak. Maka kalau minta kesabaran, Allah akan beri ujian supaya orang itu supaya orang itu boleh tunjukkan kesabaran. So hanya apabila kita perlu berada dalam keadaan sabar, barulah minta. Kan, kau sabar jap. Macam tu. Tengah perlu kepada sabar tu baru minta. Okay, next. Wasabbit aqdamana. Dan teguhkanlah tapak kaki kami. Hati kena teguh dengan sabar. Kaki kena teguh juga supaya tak lari. Kaki ni akan ikut hati. Kalau hati tak kuat, kaki akan goyang. Kaki akan lari dulu. So kalau hati berani, kaki pun akan berani. Kalau hati takut, kaki juga akan terkesan. Bila kita takut, kita tak mampu nak berdiri, lembek je. Kan, mula-mula nampak lipas, tiba-tiba lipas tu terbang. Ui, lemah tubuh badan kita. Punya takut dengan lipas. Kita dah tak panggil lipas dah, kita panggil apa? Babi. Wasabbit aqdamana. Teguhkanlah kaki kami. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Dan bantu kami terhadap orang-orang kafir. Mereka minta kemenangan diberikan pada mereka kerana mereka menentang orang kafir. Sekarang ni tuan-puan, kalau kita guna doa macam ni, wansurna 'alal qaumil kafirin, dia ada satu permasalahan yang kita perlu settlekan dulu. Kita kata, ya Allah bantu kami menentang orang kafir. Ada beberapa soalan yang perlu ditanya. Siapa orang kafir tu? Orang kafir, kehidupan dia berbeza dengan kehidupan orang beriman. So adakah kehidupan kita ni benar berbeza dengan kehidupan orang kafir tu? Kalau tak ada beza, siapa yang kafir sebenarnya? Kafir, kufur, sebahagian daripada kafir. So kalau kita minta bantuan Allah, ya Allah bantu kami menghadapi orang kafir, tapi kehidupan kita sama lebih kurang dengan orang kafir. Macam mana Allah nak bantu? Melainkan kalau kita punya kehidupan sangat jelas berbeza dengan kehidupan orang kafir. Gitu. Wansurna 'alal qaumil kafirin.
bantu kami menghadapi orang-orang kafir, tak kala jelas antara kehidupan dia dan kita. Orang Islam pun boleh kufur. Pastikanlah kehidupan kita bebas daripada sikap dan sifat kekufuran ni. Ini waktu dia ditipu dalam perniagaan, sedangkan dia sendiri waktu nak mula berniaga tu ambil riba bagai. Waktu tu baru doa, wansurna alal qaumil kafirin. Bantu kami menghadapi rakan perniagaan kami yang kufur ni. Kau pun sama kehidupan kau. Dia nak bantu macam mana? Kan? So pastikanlah kehidupan kita berbeza. Orang beriman ni berbeza dengan orang-orang kufur kafir ni. Lain. Bahasa kita guna, muamalah kita, pegang kita pada janji. Kan lain. Kita mahu dibantu, tapi kita tak bantu diri sendiri. Ansurna alal qaumil kafirin. So doa ini tolong jangan diamalkan kalau keadaan tidak memerlukan. Ini doa dalam medan dia. Doa dalam medan dia, doa spesifik dalam perang. Dia bukan doa waktu kita duduk Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Tak, bukan. Kafir tu jelas, kufur no. Kafir tu engkar perintah Allah. Kufur tidak bersyukur dengan apa Allah beri. Orang tak solat tu kufur lah. Dia tidak bersyukur. Orang tidak berterima kasih itu kufur lah. Kufur adalah orang tidak bersyukur. Dah diberi nikmat, tak tahu berterima kasih, itu kufur. Kalau kafir, jelas engkar, tak nak. Gitu. Fahazamuhum biidnillah. Lalu mereka dapat mengalahkan tentera Jalut itu dengan izin Allah. Wa qatala Dawudu Jalut. Dan Daud telah membunuh Jalut. Simple je ayat ni, tapi prosesnya tu yang kita perlu tahu. So, ayat seterusnya ni, ayat 251 251 adalah ayat yang menunjukkan doa mereka makbul. Kan, fahazamuhum biidnillah. Mereka mengalahkan tentera Jalut biidnillah, dengan izin Allah. Doa mereka makbul. Allah ingatkan dalam ayat ni, mereka menang bukan kerana kekuatan tentera, tetapi dengan izin Allah. Hawa nafsu kita kafir Kalau baca doa tu untuk berperang dengan hawa nafsu. So hawa nafsu kita kafir lah. Jeng jeng jeng. Kan? So mereka menang perang kerana izin Allah, bukan sebab kekuatan tentera. Tak. Sebab Allah izinkan. Sebab Allah izinkan. Apa yang berlaku? Apa yang berlaku macam ni? Sedang diorang berhadapan 313 dengan 300,000. Berhadapan macam tu di dua puncak berbeza. Maka Jalut, ketua pasukan musuh ni, Jalut, dia turun ke bawah. Dia cabar, mana tentera Talut nak berperang dengan aku? Mari, turun.
Kan dia cabar. Dia cabar. Mana tentera tu yang nak lawan? Mana ada tak gambarannya? Dia cabar macam ni. Mana? So itu jam tentera Talut semua takut. Tentera Talut semua takut. Dan mereka bincang macam mana nak kalahkan. Bincang macam mana nak kalahkan. Orang punya besar macam tu. Kan. Tengah-tengah diorang bincang general-general perang ni. Maka ada seorang anak muda. Muda tak muda lah, sekitar berapa? 12-15 tahun macam tu. Dan dia ni bukan siapa-siapa. Dia ni macam budak suruhan. Dia ni level budak suruhan. Ialah anak muda. Dia tukang buat bancuh teh. Kan? Tukang bawa surat. So dia tawarkan diri. Aku boleh lawan. Aku boleh lawan orang tu. Yang lain semua terkejut. Ya ke engkau? Boleh, aku boleh lawan dia. Dia besar je. Tapi aku ada kepakaran aku. Budak ni kata, aku ada kepakaran aku. Aku boleh lawan dia. Jangan risau. Maka, Talut beri keizinan untuk budak ni tunjukkan kebolehan dia. So, dalam peperangan ni tuan-puan, dalam berperang, dia ada taktik yang kita perlu faham. Dia ada taktik yang kita perlu faham. Untuk tentera yang pakai pedang. Okey, untuk tentera yang pakai pedang, dia akan kalah. Dia akan kalah dengan tentera yang pakai panah. Kejap. Kalau pedang, dia akan kalah dengan yang pakai kuda. Kuda. Dia akan kalah dengan yang pakai kuda. Kalau tentera yang pakai kuda, dia akan kalah dengan yang pakai tombak, spear. Tentera yang pakai tombak, dia akan kalah dengan tentera yang pakai panah. Tentera yang pakai panah akan kalah dengan tentera yang pakai pedang. Dia ada taktik macam tu. Benda ni tuan-puan kena belajar. Kalau nak tahu, kenalah main game yang bergenre perang. Kena mainlah game tu. Kalau tu pun tak main, tengok anak kita main tu. Pedang, dia kalah dengan kuda. Kuda kalah dengan tombak. Tombak kalah dengan panah. Panah kalah dengan pedang. Sebab setiap satu ada kelebihan dan ada kekurangan. Ada kelebihan, ada kekurangan. Dan general perlu tahu nak hantar tentera yang mana untuk berhadapan jenis tentera apa. ML pun sama. Ada karakter yang dia ada kelebihan tapi di satu sudut dia kalah dengan karakter yang lain. Dan karakter tu ada kelebihan untuk karakter yang lain pula. ML tu apa? Mobile Legend. Kan, saya suka main Three Kingdom. Ini tentang apa nama?
Kerajaan Cina dulu. Waktu 3 kerajaan besar menguasai Cina. 3 kingdoms. So sekarang ni, Jalut, kalau tengok dalam gambar tu, gambar pertama, dia pakai baju besi, ada armor, pegang pedang. Yang kedua, dia ada pedang dekat tersisip dekat pinggang dia, dia pakai tombak. Kemudian dia pakai armor macam ni, pakai baju besi, pakai shield. So kalau ikut yang ni tadi ni, kan, kalau ikut prinsip pedang kuda-kuda, tombak-tombak, panah-panah pedang ni, dia pegang tombak, dia kalah dengan apa? Panah. Dan panah akan kalah dengan pedang. Kenapa? Sebab orang yang pakai pedang, dia bergerak lebih laju berbanding orang yang pakai panah. Dan tombak, dia bergerak lebih perlahan daripada yang pakai panah. Yelah, dia nak pegang tombak tu sukar, susah. Jadi apa yang berlaku, Daud pula. Budak ni tadi, dia pekerjaan hakiki dia ni pengembala kambing. So dalam mengembala kambing ni, dia kata, aku selalu berlatih untuk menghalau serigala. Ini waktu dia hantar dia ke CV. Bila Talut tanya, engkau apa kelebihan kau? Aku ni pengembala kambing je. Tapi waktu aku menggembala kambing, aku suka halau serigala menggunakan slingshot. Ni slingshot. Kita panggil apa ni? Binatang ni? Lastik. Kita panggil lastik. Tapi bukan lastik yang macam ni, dia slingshot tu. Macam anak-anak Palestin pakai tu. Dia pusing tu. Lastik ni tarik macam tu. Dia pusing. Macam mana? Ni pakai ni. Yang macam ni, dia pusing. So, bila anak ini, dia kata waktu dia mengembala, dia suka berlatih untuk menghalau serigala dan dia yakin tembakan dia tepat. Kita nak pakai lastik ni tuan-puan, satu kekuatan tangan dan satu lagi ketepatan kita mengagak tu, aiming kita tu kena tepat. Satu pemanah kalah dengan pedang, orang yang bawa pedang laju berlari. So dia nak aim, itu kan susah. Berbanding dengan orang yang pakai tombak dia stay je kat situ. So bila dia stay je, senanglah dia nak aim. Tu kelemahan dan kekurangan. Orang yang pakai lastik ni, dia punya kelemahan ialah dia punya defend. Dia tak boleh nak pertahankan diri. Sebab tu kalau susun dalam game peperangan tu, orang pasukan pemanah ni letak belakang sekali. Depan dia ada pasukan yang pakai tombak. Depan yang pakai tombak ni pasukan yang pakai pedang. Kiri kanan pasukan tentera berkuda. So bila dia pakai slingshot, dia kata, aku selalu berlatih kena tepat. Kalau ada 3 ekor serigala, 3-3 aku boleh tepat kena dekat dia punya forehead. Antara 2 mata ni. Itu nama dia bull's eye. Tepat kena dekat mata, antara mata. So dia bagi tahu CV dia, pengalaman dia guna slingshot. Maka Talut setuju budak ini turun lawan Jalut. Okay? Setuju budak ni turun lawan Jalut.
So Jalut sudah berada di bawah. Okay, Jalut sudah berada di medan di bawah. Budak ni turun. Di tengah perjalanan, bila dia dah separa dengan kepala Jalut, dia putar slingshot dia. Dia tembak dan tepat kena kepala Jalut. Dan Jalut mati on the dot. Jalut mati di situ. Sekali tembak. Dan menariknya, sewaktu Jalut beri cabaran tu, dia kata, kalau aku mati, tentera aku akan berambus. Dan kalau aku mati, kerajaan aku serahkan pada engkau. Saat dia, waktu tu dia confident menang. Budak ni turun, dia tembak satu kali, kena tepat dekat kepala Jalut dan Jalut mati di situ. So sekarang siapa yang menang? Tentera Talut. Tu fahazamuhum biidnillah. Mereka dapat kalahkan tentera Jalut. Kita selalu menggambarkan begini tuan-puan. Asal berperang ni, aku kena terlibat. Aku takutlah nak berhadapan. Sebab boleh jadi peperangan tu simple je. Orang yang bergaduh, yang mula-mula berdepan tu, dia menang. Lalu tentera lawan morally down dan mereka berambus. Itu je bentuk peperangan. Boleh jadi macam tu. Dan kadang-kadang bertembung macam perang Uhud. 1 lawan 1. Tapi yakinilah, bantuan Allah ada bersama kita. So budak ni nama dia Daud. Wa qatala Daudu Jalut. Daud membunuh Jalut. Dan bila Daud membunuh Jalut, kerana dia bunuh tu, Allah kurniakan kepada Daud al-mulk, kuasa pemerintahan, kerajaan, wal hikmah, pangkat kenabian, wa 'allamahu mimma yasha, dan dia diajar apa saja maklumat yang Allah nak dia tahu. Ui, dahsyat. So rupanya tuan-puan, bila Allah kata Allah bantu dengan cara yang paling mudah. Yang tadi 313, sebelum tu 80,000 diuji dengan sungai, ramai yang patah balik, ramai yang tak tahan, nak minum juga. Sedangkan rupanya kesukaran itu sementara, tetapi nikmatnya kekal selama-lamanya. Berbanding kita tak tahan dengan kesukaran sementara, lalu kita langgar perintah Tuhan, ingat azabnya kekal selama-lamanya. So, daripada cerita Daud tadi, kan, cerita Nabi Daud, macam mana dia boleh kalahkan Jalut? Macam mana dia boleh kalahkan Jalut? Apa yang dia buat? Dia sedang bersabar. Apa maksud sabar di sini? Daud konsisten buat latihan untuk guna alat slingshot tu sehingga dia benar-benar boleh jadi penembak yang tepat. Dia menguasai kemahiran yang dia ada. Itu maksud sabar. Nak jadi penembak, dia kena banyak berlatih agar tembakan dia tu tepat. Itu maksud sabar.
Dalam ayat ni. Bukan bersabar tunggu je lah. Tunggu je lah. Tak. Ni. Wallahu ma'as-sabirin ni maksudnya Allah bersama dengan orang-orang yang sentiasa konsisten, committed, buat latihan sampai dia jadi pakar. Kalau keperluan berperang tu dia jadi tentera yang yang pegang pedang. Dia kena mahir selok belok berperang guna pedang. Kalau dia pegang tombak, dia kena mahir bersabar dengan latihan sampai dia mahir guna tombak. Dan kisah ini pernah berulang. Sewaktu perang Khandaq. Kafir Quraisy datang 12,000 orang, tentera Madinah bersama dengan penduduknya ada lebih kurang 3,000 orang. 12,000 lawan 3,000, hampir mustahil untuk menang. Dan waktu pertemuan pertama, ada seorang lelaki. Dia sangat mahir dalam peperangan. Namanya saya lupa. Badan dia besar. Kafir Quraisy. Badan dia besar. Suaranya kuat, gagah perkasa. Umur dia 90 tahun. Dan dia tak pernah kalah dalam perlawanan duel. Duel ni apa? 1 lawan 1. Dia tak pernah kalah. Usia dia 90 tahun. Dan dia jerit, siapa yang berani? Mari. Siapa yang berani? Mari. Kita lawan 1 lawan 1. Itu jam. Ali minta izin pada Rasulullah untuk lawan orang tu. Dan Ali masih muda. Perang Khandaq bila berlaku? Tahun ke-5 Hijrah. Nabi lantik jadi Rasul usia 40. 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Mekah. So, bila Nabi hijrah ke Mekah, usia baginda berapa? 40? 53. Usia Nabi 53. Tambah 5 tahun, usia Nabi 58. Okey, sekarang nak tahu usia Ali. Waktu Nabi usia 40 tahun, Ali usia 10 tahun. Kanak-kanak pertama yang peluk Islam, Ali usia 10 tahun. So, 40 dengan 10. Berapa jarak usia tu? 30 tahun. So, tak kali Nabi usia 58, Ali usia berapa? Berapa 28. Ali usia 28 nak lawan dengan orang tu usia 90 tahun. Dengan pengalaman 90 tahun. Dia 28 tahun. Ali minta izin pada Rasulullah. Aku nak duel. Nabi benarkan. Bila mereka bertembung, akhirnya orang tu mati. Mati. Bawah pedang Ali. Sedangkan semua orang gerun. Tu berulangnya kisah Daud dengan Jalut, Ali dengan orang tu. Waktu semua orang gerun, Ali menyelamatkan moral, semangat orang Islam yang sedang dihenyak, yang sedang dalam ketakutan. So, rupanya kesabaran, sabar, kita perlu bina. Bina kemahiran, bina kepakaran. Barulah boleh mengalahkan orang-orang kafir. Itu masuk wansurna alal qaumil kafirin. Sekarang ni nak tanya, apa kepakaran yang kita bina dalam negara Islam? Tentang keuangan kita panggil Yahudi.
minta nasihat. Kita tak bina kepakaran kita. Tentang teknologi kita panggil orang luar. Kita tak bina kepakaran kita. Tentang pertanian kita belajar, kita panggil orang luar untuk sorting kita punya pertanian. Kita tak bina kepakaran kita. Lepas tu kita doa, wansurna lal qaumil kafirin. Apa yang kita buat ni? Jeng jeng jeng. Kan? Kita sebenarnya sudah hilang arah. Apa yang kita buat? Kita hilang arah. Kita sampai tak tahu apa nak buat. Lalu kita sangka bahawa bila kita berdoa, Tuhan terima. Sedangkan kita tak buat apa pun yang Allah nak. Tidak pun membina kepakaran. Patutlah harga beras naik. Kita tidak bersabar. So, kalau kita rasa masa kita sudah terlalu lambat untuk berubah, Ustaz, saya dah tua, Ustaz, maka binalah kepakaran anak cucu. Biarlah mereka benar-benar timba ilmu sampai jadi benar-benar pakar. Supaya mereka boleh pertahankan agama ni. Bangkit menentang orang-orang yang tak suka pada agama ini. Kita nak bina generasi macam Daud yang tak henti-henti berlatih untuk memastikan bidikan dia tu tepat. Kerana hasil daripada latihan melahirkan kepakaran, maka cukup dengan satu tindakan meruntuhkan kebatilan. Itu apa yang dibuat oleh Daud. Dia berlatih agar tembakan dia tepat. Cukup satu tindakan meruntuhkan seluruh kebatilan. Itu bentuk bantuan yang Allah tawarkan. Kan? Malah bila berjaya tu Allah bagi. Allah bagi kita pemerintahan, kekuasaan. Allah beri kita kebijaksanaan. Allah tambah ilmu bagi kita. Tak nak lagi. Kan? Begitu. Kalau dia suka main game, cuba galakkan dia untuk menceburi bidang pembinaan permainan. Dia bukan sekadar main. Tapi cabar dia. Mami nak engkau buat game yang macam ni lebih menarik. Versi engkau sendiri. Belajar macam mana nak buat game. Nak bangunkan. Dia akan belajar tentang perisian. Galakkan dia untuk ambil tahu tentang AI. Suruh dia cipta AI yang boleh bantu anak-anak orang Islam belajar, kenal tentang agama. Sebab AI yang ada sekarang ni, dia tak membantu pun. Kan? Dan kemudian Allah kata apa? Walaula daf'allahi nasa ba'dahum bi ba'din. Dan kalaulah Allah tidak menolak setengah manusia dengan setengah yang lain. Apa maksudnya ni? Ini bentuk hikmah Allah arahkan berperang. Apa hikmahnya? Dengan berperang, dia dapat mengekang keganasan manusia lain dengan menggunakan orang beriman.
Orang lain buat keganasan, maka orang beriman tampil untuk mengekang keganasan tu. Walaulah daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'd. Kalaulah Allah tidak menolak setengah manusia dengan yang lain. Kalau ada yang berkuasa dan mereka buat zalim, maka Allah akan datangkan kuasa yang baik untuk menentang dan mengalahkan mereka. Kalau Allah tak buat macam tu, la fasadatil ard, maka rosak binasalah bumi ini. Sebab tu tak mungkin kalau kita nampak orang zalim dan kita berharap, tak apalah lama-lama dia berubah. Tidak. Orang zalim takkan boleh berubah kalau tak ada orang lain merubah dia. Kezaliman tu akan tetap berterusan. Kita tak boleh, tak apalah nanti lama-lama dia dapatlah hidayah. Tidak, ayat ni kata kena datang juga bagi tahu. Kita kena datang, beranikan diri, cegah. La fasadatil ard, bumi akan terus musnah. So kitalah kena buat dengan bantuan Allah. Kalau tidak buat begitu, dunia tidak akan ada syariat dan maksiat akan terus bermaharajalela tanpa disekat. Maka orang yang baik perlu kuat dan pakar supaya dapat mengalahkan kebatilan. Sebab manusia tanpa agama, titik terakhir dia akan buat keganasan. Waktu dia tak ada kuasa, tak ada wang, diorang boleh duduk senyap tak berkutik. Tapi bila sudah ada kuasa lebih, mereka akan ganas. Bila dia ada kuasa, dia akan lupa daratan. Gitu. Walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Dan dalam masa yang sama, Allah sentiasa melimpah ruah kurniaannya kepada sekalian alam. Dan ada tempat yang tanpa berlaku peperangan pun Allah masih lagi mengurniakan keamanan. Dan ini adalah bentuk kurniaan Allah. Namun tugas kita untuk bina kekuatan dan kepakaran. Untuk bina kepakaran dan kekuatan. Dan ayat terakhir untuk untuk siri yang ini, tilka ayatullahi natsluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Inilah cerita keterangan dari Allah yang kami bacakan kepadamu yang ada purpose dan tujuan. Dan sungguh engkau adalah salah satu dari rasul-rasul yang diutus Allah. Cerita yang di atas adalah sebagai supporting document. Nak menunjukkan Nabi adalah Rasul yang benar. Sebab cerita tu bukan cerita bangsa Arab. Cerita tu cerita Yahudi. Macam mana Nabi boleh dapat cerita tu? Sedangkan Nabi buta huruf, ummi. Maka Allah bagi tahu, kami sampaikan kepada Muhammad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita ni, dia sampaikan kepada manusia, Yahudi terutamanya, sampai Yahudi rasa, wow, kami tak boleh nak berahsia dengan kau lah, wahai Muhammad. Rahsia kami semua kau tahulah. Ya, sebab ini adalah bukti keterangan yang kami baca pada engkau, sebab ini bukti bahawa aku Rasul. Ini bukti bahawa Nabi seorang Rasul. Kau ikutlah. Kenapa tak nak ikut? Macam tu. Dan ini juga bukti bahawa kita sudah sampai ke penghujung rancangan 9.33. Kembali kepada moderator. Sampai penghujung rancangan ni Ustaz. Masya Allah. Ustaz nak buka soalan tak? Boleh? Baik, silakan jemaah nak tanya soalan. Tak ada Oh, semua teruja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nak tanya Jangan-jangan diorang tak soal ni sebab belum mandi kot. Ustaz,
Nak tanyalah doa Rabbana Afriq Alaina tu tak boleh baca semasa biasa ke? Ya, tak. Uh, dia eloknya baca ketika kita diuji. Waktu diuji, waktu kita berperang, berperang dengan anak, perang dengan suami. Oh. Waktu kita perlukan kesabaran tu. Okey, terima Tapi waktu kasih. biasa-biasa tak payahlah. Melawan sihir, entah aku pun tak tahu sihir tu macam mana. Kita perlu kesabaran ke waktu melawan sihir? Atau ada doa yang lain yang wajar dibaca? Okay, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Lagi ada soalan. Ustaz, apa beza biiznillah dengan insya-Allah Ustaz? Biiznillah dengan insya-Allah sebenarnya sama je. Allah guna perkataan yang berbeza. Cuma selalunya insya-Allah ni insya-Allah ni maksudnya dengan kehendak Allah. Jika Allah berkehendak. Biiznillah dengan izin Allah. So kehendak dan izin tu, kehendak dan izin sebenarnya dia perkataannya tak sama. Perkataannya berbeza tapi maksudnya sama. Cuma kalau kita nak detailkan, insya-Allah jika kehendak kita bertepatan dengan kehendak Allah, benda tu terjadi. Biiznillah kita minta. Dan jika Allah izinkan, benda tu berlaku. Tapi basically sama je. Sama je. Kita kena tahu dua perkataan ni, kita kena tahu bila macam Bila mana? nak tulis. Macam contoh kalau orang jemput kenduri, kita biasa cakap insya-Allah. Tapi kenapa kita tak cakap biiznillah? Okey. Kalimah insya-Allah atau biiznillah bukannya kita perlu masukkan dalam perbualan. Kita bukan bagi tahu manusia lain yang kita buat tu dengan izin Allah, tak. Katalah macam bonda ajak kenduri semalam. Kita nak jawab apa? Kita nak jawab apa? Insya-Allah. Tak, kita jawab dua je. Boleh datang, tak boleh datang. Kan? Ustaz, saya jemput Ustaz ke rumah saya. Ustaz boleh datang ke tak? Kan soalannya boleh datang ke tak? Bukan insya-Allah atau tak. Dia punya soalan boleh datang atau tak. So kita sama ada kita jawab boleh atau tidak. So kalau kita jawab boleh, kerana kita tahu kita tak ada program, kita tak ada tempat lain nak pergi, kita ada masa lapang, kita boleh buat. Tapi keyakinan kita boleh buat itu kita sandarkan insya-Allah dengan izin Allah. Insya-Allah tu bukan cakap dengan bonda, tak, kita cakap dengan Allah. Insya-Allah tu kita cakap dengan, bukan cakap dengan bonda. Kita cakap dengan Allah. Bonda, saya boleh datang. Tapi dalam hati ni, insya-Allah dengan izin Allah. Bukan bagi tahu pada orang. Hati kita tu berhubung dengan Allah. Hanya dengan kehendakmu. Mana salah lah sama ni kita bila orang cakap jemput je kita insya-Allah, insya-Allah. Kita cakap macam tu. Salah lah Ustaz. Bila masa pula saya kata semua yang kita buat ni betul? Astagfirullah. Kita harap dengan Allah. Insya-Allah. Kita ni dah letak confident ni. Boleh, aku boleh pergi. Aku tak ada apa-apa halangan ni. Aku boleh pergi. Tapi semuanya tertakluk kepada keizinanmu, ya Allah.
Tu apa nama Tuan Mahiram tu, betul tu, biiznillah. Kalau agak mustahil, kita pun tak confident, biiznillah. Sebab tu aku tak pernah sebut. Aku tak sebut pun biiznillah, insya-Allah tak. Sebab kenapa perlu kita luahkan apa yang kita sebut pada Allah pada orang lain? Kan? Tak boleh kuliah? Boleh. Tapi hati kita mengadulah pada Allah. Aku boleh buat ni semua ya Allah kerana izinmu. Bukan kemampuan aku pun. Aku cuma boleh je. Sebab dah memang dalam jadual, free, tak ada program, tak ada ni, tak ada tu. Boleh. Tapi berhubung kita dengan Allah tu, insya-Allah. Kita punyalah salah faham sampai ke tahap bila kita kata boleh, letak telefon, kita sanggup telefon balik, oh by the way, saya lupa sebut insya-Allah. Apa sal? Itu hubungan kau dengan Allah. Kan? Kan? Tak guna tu sama ini Ustaz. Ya Allah. Tak payah tulis, tak payah sebutlah insya-Allah tu. Itu antara hati kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah. Kita mengakui keupayaan kita, kebolehan kita, kekuatan kita, semuanya datang dari Allah. Itu kan me time kita dengan Allah. Kan kenapa nak kongsi dengan orang lain? Kita kalau ajak bini bermadu, oi bini punya tak nak berkongsi suami, kau nak kongsi dengan Allah. Jangan madukan Tuhan. Itu hubungan spesial kita dengan Allah. Dan bila kita kata boleh, kemudian ternyata tak boleh. Kita jangan terus tuduh, tengok mungkir janjilah orang ni. Dia mesti ada alasan kenapa dia tak boleh. Kan? Kalau kita kata dia tu mungkir janji, ya dia mesti ada alasan sehingga dia tak boleh buat. Dan kita kena berlapang dada. Bukan kita mudah-mudah nak menuduh. Kalau kita tuduh dia tak boleh buat benda yang dia tak boleh buat. Kalau kita tuduh dia mungkir janji yang dia tak boleh buat, yang dia ada halangan, bukankah kita menuduh Tuhan juga? Kan? Yang membolehkan dia buat tak buat kan Allah. Itu sangka baik. Tapi selagi mana dia boleh buat, tagih sampai dia buat. Kan janji pilihan raya, dia nak buat macam tu, tagih sampai dia boleh buat. Satu, jangan berjanji kalau nak apa-apa. Jangan berjanji dengan anak. Kalau tak buat, dia kira berdosa. Jangan berjanji dengan rakyat. Tak buat, dia dikira berdosa. Malah siap beralasan. Manifesto bukan kitab suci. Merendahkan pula janji yang dia buat. Kesan daripada tu sampai sekarang kita dah tak dengar dah janji-janji manifesto. Dia duk ingat dia janji dengan orang itu tidak dituntut oleh Allah. Silap besar. Kau tunggu dekat akhirat. Nabi kata janji perlu ditepati. Kau tak tepati, kau berdosa. So, jangan pandang rendah pada janji. Janji kita pada anak, penuhi. Janji kita pada suami, penuhi. Janji kita pada diri. Kan, tiap tahun kan, berazam nak kurus. Tak juga kurus-kurus. Itu bukan kita menipu diri sendiri. Oops. Akulah tu tak pandai nak turunlah dia ke berat. Aku pun tak tahulah macam nak buat. Ustaz, tapi Ustaz,
ada dengar kisah macam satu kisah yang ketika Rasulullah ditegur kerana lupa ucapkan insya-Allah tu, Ustaz. Surah Kahfi tu. Saya tak ingat lah yang mana. Tapi Tu surah Kahfi. ya. Cuma dalam surah Kahfi ni dia ada beberapa pendapat tentang ayat tu. Okey. Latar belakang kepada kisah tu macam ni. Nabi dapat 3 soalan daripada kafir Quraisy dan kemudian Nabi kata, aku jawab esok. Aku jawab esok. Bila orang tu datang esok harinya, wahyu belum turun. Dan Nabi kata, aku jawab esok. Besoknya orang tu datang, wahyu belum turun. Nabi boleh jawab? Tak boleh. Lusanya orang tu datang, wahyu belum turun. Wahyu tertangguh 2 minggu. So apakah macam Nabi nak jawab tentang janji dia tu, aku jawab esok. Ini satu bentuk teguran Allah kepada Nabi dan kepada kita. Letakkan kebergantungan tu pada Allah. 2 minggu kot. 2 minggu. Bayangkan kalau orang tu datang hari-hari. Mana jawapan? Mana? Aku tunggu dah ni. Ni dah hari ke-10 ni. Wahyu belum turun. Hari ke-11. Wahyu belum turun. Orang tu datang lagi. Datang menagih. Apa perasaan Nabi waktu tu? Cemas. Malu. Macam-macam rasa. Macam-macam rasa. Dan bayangkan, setelah 15 hari, wahyu tertangguh. Dan bila wahyu turun, dia dimulakan dengan Alhamdulillah. Kan surah Kahfi kan mula dengan apa? Alhamdulillah. Dan perkataan Alhamdulillah itu menggambarkan perasaan Nabi. Sangat bersyukur pada Allah sebab wahyu turun menjawab 3 soalan. Apa Nabi rasa waktu tu bila dapat wahyu? Ni, Alhamdulillah ni. Sangat lega. So sepatutnya bila kita baca surah ini, setiap kali Jumaat, kita datangkan rasa lega aku dapat jumpa lagi surah ni. Kita bawa tak emosi tu? Tak bawa kan sebab belum tahu. So sekarang nak bawa emosi tu. Tiap Jumaat jumpa surah Kahfi. Aku lega. Lega dapat baca surah yang boleh selamatkan aku daripada fitnah Dajjal. Lega. Tapi kita tak bawa emosi tu. So kena bawa. Kena datangkan emosi lega. Seronok. Seronok tak terkata. Puas juga. Dan, belum habis sekejap. Dan, kalaulah Nabi buat kesalahan. Maksud kesalahan tu apa? Kan Nabi kata aku jawab esok hari. Tapi bertangguh sampai 2 minggu. Kalaulah kerana Nabi tak sebut insya-Allah tu punca wahyu tertangguh, kita salah besar. Kerana kalau itu puncanya, surah Kahfi akan dimulakan dengan ayat wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan
illa ayyasha Allah. So bila Nabi buat kesilapan, Allah terus tegur. Tapi surah ini tidak dimulakan dengan teguran, ya Rasulullah, kau kena sebut insya-Allah. Tak. Surah ini tidak dimulakan dengan teguran. Surah ini dimulakan dengan kelegaan. Surah ini dimulakan dengan memuji Allah. Berbeza dengan Ambasa. Ambasa wa tawalla tu kan awal surah. Allah terus tegur apa yang Nabi buat. Orang buta datang, kau berpaling, kerut muka. So rupanya bukan Nabi tak sebut pun insya-Allah. Nabi sebut sengaja Allah tangguh wahyu tu untuk bagi tahu, untuk nak tunjuk pada orang kafir, kau bergantung dengan Nabi kan? Kau datang hari-hari tuntut pada Nabi kan? Kau nak sangat tahu kan jawapan? Kalau kau nak uji Nabi, kalau kau tahu jawapan kau nak ikut, kau tunggu. Kau tunggu jawapan. 15 hari aku tangguh. Biar kau hari-hari datang jumpa dengan Nabi. Begitu. So Nabi bukan tak sebut insya-Allah, tak. Hubungan Nabi dengan Allah sangat istimewa. Satu, kita tak jumpa Nabi kata insya-Allah. Ada? Tak. Itulah hubungan hati dengan Allah. Dia tak perlu di luar nak bagi tahu pada semua orang, okay, tuan-tuan, insya-Allah kita akan perang Badar dan insya-Allah kita akan lalu jalan ni dan insya-Allah semua kau nak sebut insya-Allah. Sedangkan insya-Allah tu ucapan kita pada Allah. Bukan nak tunjuk yang kau tu Islamik. Kan. Hari ni belajar macam mana menggunakan perkataan insya-Allah. InsyaAllah. Allahu a'lam. Dapat sesuatu hari ni? Dapat banyak kan? Kalau tak tahu penggunaan insya-Allah dan biiznillah, insya-Allah. Ada soalan lagi tak? Mak Wan, Bonda Wan nak tanya ke? Bonda Wan nak tanya macam pelik je, patut faham. Masa Nabi dah berjanji macam tu hari-hari ke ditanya soalan tu, mana jawapan ataupun Allah tutup hati mereka untuk datang bertanya? Hari-hari diminta, ditagih. So Nabi jawab belum turun wahyu, macam tu je. Nabi senyap je. Tak dia kata Nabi berdusta? Tak. Diorang dah cakap Nabi berdusta. Dan Nabi akan tunggu wahyu. Nabi tak akan respon apa-apa. Sama macam kes hadis Ifki tu. Isteri Nabi di slander tu kan, dituduh. Wahyu tak turun, Nabi tak jawab. Sahabat tanya, Nabi tak jawab. Nabi senyap je. Fitnah Aisyah tu. Sebulan wahyu tak turun. Nabi tak jawab. Nabi tidak pun mempertahankan diri, tidak pun mempertahankan Aisyah, tidak pun keluarkan ayat-ayat bahawa keluarga Nabi ni mulia, tidak. Nabi tak jawab. Bila Nabi tak jawab, berita tu semakin marak dan sahabat yang lain yang rapat dengan Nabi juga tak tahu nak jawab apa. Sebab tu semua orang stres. Nabi tak jawab. Kami nak jawab apa? Nabi akan cakap kalau ada wahyu turun. Sebab setiap inci percakapan baginda jadi dalil. So dia bukan simply ini tak relevan ni. Tak, Nabi tak akan jawab macam tu. Kan bila datang berita ke apa? Ni tak layan. Tidak, Nabi tak pernah sebut macam tu. Sebab setiap inci perkataan Nabi akan jadi petunjuk dan dalil kepada seluruh manusia.
Satu, Nabi tak bercakap macam kita bercakap. Aku tak mau tahulah, aku tak nak kawan kau lah. Tak ada. Tidakkah Nabi dipandang lemah bila berkata macam tu? Tidak. Yang memandang lemah, dah tentu pihak musuh akan pandang lemah. Tapi para sahabat sudah sangat arif, sudah sangat maklum. Nabi itu bentuk, itu juga membuktikan bahawa Nabi sangat jujur, sangat dipercayai. Dari sudut percakapan dia, dia tidak akan beri mandat dan fatwa selagi Allah tidak turunkan apa-apa. Itu kan sangat jujur. Maka pandangan sahabat, orang yang rapat dengan Nabi, orang yang beriman dengan hari akhirat, beriman dengan Allah dan hari akhirat, akan lebih kukuh dan kuat. Lebih kagum dengan Nabi. Sebab Nabi sangat firm. Sangat berprinsip. Selagi tak turun wahyu, Nabi tak sebut. Itu kan bentuk keagungan. Berbeza dengan kita, tertekan sikit, kita akan cuba untuk lepaskan diri. Nabi tidak. Datanglah bagaimana tekanan pun, Nabi tetap firm dengan pegangan dia. Kalau orang cakap lemah, Nabi bukan sekadar dipanggil lemah, ahli sihir, tukang karut. Kan? Tapi Nabi tetap begitu. Dipanggil gila, Majnun. Nabi okey je. Yang tak tahan kita ni. Yang tak tahan kita yang cepat melompat. Orang sekarang mengutuk, memaki Nabi. Buat karikatur. Yang bakar itu ini, yang buat kerusuhan siapa? Kita. Kita yang depres. Sedangkan itu jam Nabi dituduh lebih teruk. Tapi ada Nabi retaliate. Tak ada? Tak ada. Hindun tu. Apa yang dibuat pada Nabi? Dia sakitkan hati Nabi. Dia bunuh, dia bukan bunuh. Dia mengkelar dada Hamzah dengan sebegitu rupa. Dan Hindun akhirnya masuk Islam. Selepas pembukaan kota Madinah. Kota Mekah. Ada Nabi nak balas balik. Bila Hindun masuk Islam, dia masuk Islam dengan siapa? Depan Nabi kan? Bila Hindun datang masuk Islam, ada Nabi kata, engkau, sampai hati engkau buat Hamzah macam tu. Dan aku harap engkau nanti dibalas oleh Allah. Macam mana engkau buat Hamzah? Ada Nabi sebut macam tu? Tak ada. Ikrimah ni siapa? Anak Abu Jahal. Anak Abu Lahab. Macam mana Abu Lahab buat pada Nabi? Pakcik dia. Teruk. Macam-macam digelar. Ada bila Ikrimah datang peluk Islam, Nabi kata, engkau anak ahli neraka. Aku tak nak terima. Tidak. Tidak. Pembunuh Hamzah. Siapa pembunuh Hamzah? Dia adalah hamba yang sama-sama dengan Bilal. Siapa entah nama dia, aku lupa dah. Pembunuh Hamzah. Yang lempar. Hindun. Wahil Ustaz. Nama dia Yes, Wahil. Wahil. Hindun, dia upah Wahil ni. Dan dia, dia tawarkan kalau engkau dapat bunuh Hamzah, engkau dapat aku bebaskan. So dia bunuh Hamzah, dia lempar tombak, Hamzah mati. Hamzah syahid. So dia ni nanti masuk Islam, tapi bila dia masuk Islam, Nabi terus terang dengan dia. Nabi kata, aku terkenang-kenang apa yang kau buat pada Hamzah. So aku harap engkau jangan duduk depan aku. Aku takut hati aku tak boleh nak terima. Wahsy. Aku takut hati aku tak boleh terima. Nabi terus terang dengan dia, dengan Wahsy. Dan Wahsy dapat terima sebab dia tahu dia buat benda tu. Maka Wahsy selalu duduk dalam halaqah belakang Nabi. Lalu kita kata, sampai hati Nabi sebut macam tu. Dia kan masuk Islam, dia dah bertaubat. Ya tuan-puan.
hati kita tak tahu. Hati kita sendiri kita tak tahu nak kontrol macam mana kan, perasaan. Tapi kita tak sedar bahawa hikmah terbesar Wahsy duduk belakang Nabi. Kita dapat tahu perwatakan Nabi dari belakang. Hadis datang dari Wahsy. Dia orang yang paling tahu bentuk tubuh Nabi, lenggok badan Nabi, mengurai pula. Bagaimana liuk lentuknya rambut Nabi dipandang dari belakang. Tuan-puan, kita pernah ambil tahu ke belakang badan orang? Selalu kita hanya menggambarkan manusia ini dari depan, dari belakang. Insan seistimewa Nabi. Ada sahabat ambil peduli apa yang datang dari belakang. Tak ada, malas keringau. Tapi Wahsy, kerana dia selalu nampak Nabi dari belakang, maka hadis itu datang daripada dia. Menggambarkan, bagaimana nak gambarkan Nabi berjalan dari belakang? Oh, so apa yang berlaku tu Allah sudah atur. Allah tunjuk satu persatu. Allah buat satu persatu. Wahsy dibuat macam ni supaya kita dapat maklumat bagaimana Nabi tu dari belakang. Oi, dahsyat. Gitu. So apa yang berlaku dalam kehidupan Nabi, dia ada banyak perkara yang kita boleh belajar. Cuma bagaimana tindak tanduk Nabi itu yang kita perlu belajar untuk faham. Bagaimana ayat-ayat Quran ini datang dan bagaimana Nabi bertindak dengan ayat Quran itulah yang kita perlu faham. Wallahu a'lam. Ah, 10 dah, Masya Allah. Tutuplah Ustaz. Siap Ustaz. Kan badan dah apa nama? Dah mula melekit-lekit. Oh Ustaz. Allah. Dah belum mandi memanglah melekit. Allahu Akbar. Ustaz, baik. Kita tutup. InsyaAllah. Kita kan selalu suruh anak kita, bangun mandi. Bapak dia tak mandi lagi. Didi agak mandi lagi. Yelah, Didi belum mandi lah ni. Tapi ayo, kita tunggu mandi. Yeay. Baik. Acik mau cakap lepas habis sendiri ya. Nanti Acik membawa kita pergi ayo. Main skating. Kenduri nanti nak main bowling. Boleh. Ya, dah pergi mandi tu. Nah, seronok dia orang. Kita dah Ustaz pula sebab Ustaz tak mandi. Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fi, jazakumullah khairan jazak. Mudah-mudahan rasanya banyak yang kita dapat hari ni. Banyak yang kita tak tahu, kita dapat tahu hari ni, masya-Allah. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan bertambah kefahaman kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah kurniakan limpahan rahmat kepada kita. Sebelum saya terlupa, Ibu pesan tadi, terima kasih Ustaz kerana sudi datang di majlis Ibu. Dan juga jemaah juga yang sudi datang semalam majlis, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Jadi terima kasih kepada tim Gemenu Iman, sahabat-sahabat pecinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita dari subuh tadi sampai sekarang. Stay duduk depan handphone masing-masing, masya-Allah. Sikit bahan kuliah hari ini Ustaz. Satu je kuliah kita malam ini, kuliah maghrib bersama dengan Yang Amat Arif Datuk Abbas bin Nordin, Hakim Mahkamah Rayuan Syariah JKSM, pada pukul 8.15 malam hari ini dengan hak-hak wanita dalam Undang-Undang Keluarga di Malaysia dan bacaan insya-Allah.
Jadi semoga kita Gubernur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada saya sendiri. Terima kasih kepada jemaah yang tak henti berinfak untuk ditabung Gubernur Iman. Semoga dengan infak kita itu kuliah-kuliah di Gubernur Iman dapat diteruskan, dapat dijalankan. InsyaAllah semoga Allah membalasnya dengan kebaikan yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Kita tangguh kuliah kita besok. Ada lagi kan tadabbur insyaAllah. Ustaz lagi. Sebagai menutup majlis, mohon sekali lagi Fadil Ustaz untuk bacakan tasbih kafarat dan suratul An. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.